Zombie apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, jadi hari ini kita sambung kelas kita dengan dua topik yang akan saya terangkan pada hari ini ya, berserta dengan kita nak menyemak hasil kerja yang kamu buat semalam ya. Okey, jadi kita pergi, saya akan share kepada kamu, saya akan kongsikan kepada kamu apa topik yang kita akan ajar pada hari ini. Okey, yang pertama sekali ialah menganggar kuantiti. Okey, saya ulang sekali lagi. Untuk anggar kuantiti ni, kalau saya guna istilah saya panggil dia, kita teka mengguna mata. Maksud dia dari segi pematian lah. Okey, kenapa saya kata guna mata? Okey, maksud dia bila menganggar ini, kita kena melihat. Kita tidak boleh menghentam promo saja. Kita kena melihat. Contoh kita lihat di sini. Okey, situasi di sini, di laman rumah ada ibu dan juga ada dua orang adik-beradik ini. Ibunya tengah sedang mengisi tangki air mungkin untuk penyediaan lah, air. Okey, sekiranya tiada air ni untuk simpanan lah. Okey, jadi mengisi dua tong air. Tong pertama namanya tong biru ni, tong B dan A ya. Okey, di sini kita tengok ni perbualan antara dua beradik ini. Dia kata air di dalam tangki ini penuh. Isi padunya 200 ml. Isi padu air di dalam tangki B hampir 3 suku berbanding dengan tangki A. Okey, maksud sekarang ni dia kata tangki A ni penuh. Tangki A ni adalah 200,000 mililiter. Tetapi tangki B dia kata hampir 3 suku. 3 suku maksud dia berapa? 3 suku maksud dia 3/4. Okey, 3/4 daripada tangki B. Maksudnya 3/4 penuh. Dia tak penuh habis kan, dia 3/4. Okey, ini namanya pemerhatian. Jadi kita menganggar. Kita meletak sesuatu jumlah ataupun sesuatu kuantiti pada apa yang kita lihat di situ. Okey, sekarang ni dia tanya, berapakah anggaran isi padu air di dalam tangki B? Okey, kita tengok cara dia buat. Okey, tangki A dan tangki B. Tangki A adalah 200,000. Okey, selingan ya, sebelum saya sambung, kamu boleh imbas ni guna QR code sekiranya ada dalam telefon masing-masing lah. Okey, kita lihat sini ya, pengawas ni dia kata anggaran isi padu air di dalam tangki B kurang daripada, saya highlightkan kurang daripada 200,000, lebih kurang 150,000. Okey, macam mana dia dapat lebih kurang 150,000? Okey, kita lihat di sini. Tangki B paras dia sampai sini yang ditanda ni tangki A dan tangki B. Okey, ini adalah paras untuk tangki B. Tangki A 200,000. Okey, sekarang ni kita kena pandai membahagikan tangki A ni. Okey, membahagikan tangki A ni sebab dia kata 3 suku. 3 suku maksudnya 3/4. Maksud dia setiap tangki ni kita kena bahagikan dia kepada 4 bahagian. Okey, 4 bahagian. Nampak ni? Jadi bahagian pertama, 2, 3 dan 4. Okey, jadi sekarang ni tangki B dia 3. Bila 3, maksud dia kamu kena kalau ikut operasi ni saya tunjuk cara operasi 3/4 darabkan dengan 200,000. Okey, ini kan ikut operasi. Okey, tapi kalau kita tak nak ikut operasi sebab kita nak menganggar, kamu boleh anggarkan bahawa 200,000 bahagi dengan 4 bahagian. Maksud dia 200,000 bahagi dengan 4 bahagian. Maksud dia kamu boleh congak. Kamu boleh katakan bahawa satu bahagian ni adalah 50,000. Okey, 50,000, 50,000, 50,000 dan 50,000. Jadi kalau tangki B ni 3 suku. Maksud dia ambil 3, 1, 2, 3.
Okey, 1, 2, 3. Dia ambil 1, 2, 3. Sebab itu jawapan dia adalah 150,000. Lebih kurang ni maksud dia sama dengan lah. Sama dengan. Maksud dia bukan sama lah, sama dengan. Okey, dua ni. Okey, kita pergi yang kedua. Kita tengok sini dia punya penyataan dia. Anggaran isi padu air di dalam tangki B kurang daripada 200,000. Okey, betul? Kurang. Kenapa? Sebab dia tak penuh. Dia hanya guna 3 saja. Ni kosong dan atau lebih kurang 150,000. Maksudnya kamu boleh guna kenyataan, kamu tak perlu nak isi jumlah dia 150. Bila anggar ni kita tak tahu. Okay, jadi kamu boleh kata kurang daripada 200,000 atau lebih kurang 150,000. Okey? Dia tak ada jawapan tepat. Jawapan tepat kena pengira lah. Okey. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini gambar apa? Ini adalah gambar batu-bata lah kita nak buat rumah. Okey, sekarang ni jurutera ni, arkitek ataupun pembina ni, dia kata jisim separuh bata di atas pallet A hampir 370 kg. Ni, pallet A hampir 370. Sekarang ni kita nak tahu pallet B. Pallet B berapa? Okey, sekarang ni kita nak bahagikan dia. Kita tengok sini, untuk menganggar ni kamu kena rajin buat macam ni. Kamu kena bahagi dia. Maksudnya menganggar ni dia bukan macam pecahan lah. Okey, kamu bahagikan dia. Maksud dia, bila bahagi dia, kamu boleh nampak atas dan bawah ni sama besar. Okey, maksud sama besar. Bila sama besar, maksudnya dia bahagi dengan 2 lah. Ataupun separuh. Itu istilah dia. Okey, jadi kalau dia kata hampir 370, kita nak tahu pallet B. Maksudnya pallet B 370 kg darab 2. Kenapa darab 2? Sebab ini adalah separuh. Jadi kalau ini penuh, jadi darab 2. Okey. Jadi kamu akan dapat nilai dia berapa lah? Nilai dia adalah berapa? 740 kg untuk pallet B. Okey, keterangan di sini Dia kata sini, soalan dia anggarkan jisim bata di dalam pallet B. Okey, dia kata bata di atas pallet B lebih kurang 2 kali banyaknya berbanding bata di atas pallet A. Nampak ni bila kita buat gambar rajah, kamu boleh buat bentuk gambar rajah, tapi kalau kamu nak buat macam saya ni pun boleh. Gariskan terus macam ni. Okey, gambar rajah dia kata nampak ni. Bila gambar rajah kita akan dapat pecahan kan. Okey, anggar ni lebih macam pecahan, 1/2. Jadi dia guna 1. Ini penuh. Jadi lepas tu kamu boleh darab kan. Okey. Anggaran jisim bata di atas pallet B lebih kurang apa? Lebih kurang 740 kg. Nampak tu? Okey. Lebih kurang. Kita darabkan kamu akan dapat 740. Okey. Okey. Kita cuba latihan ini Okey. Cuba ini. Anggarkan isi padu air di dalam akuarium P dan Q. Okey, P dan Q. Sekarang ni kita buat garisan. Untuk menjawab soalan ni, kamu kena buat garisan dia ni. Kamu kena buat pecahan. Nampak ni. Garisan dia ni sepatutnya guna pembaris lah. Baru kau nak lebih jelas lah. Ini sebab saya tanda macam ni je. Tapi lebih kurang lah. Okey. Kejap kita tanda sini separuh. Dia sebenarnya tak sama. Dia sebenarnya bawah sikit. Okay. Kita buat yang ni dulu P. Okey, ni separuh ni kan. Okey. Sekarang ni kita buat P. P ni menunjuk apa? P ni menunjukkan separuh daripada yang penuh ni. Jadi maksud dia P ni berapa? P ni separuh. Jadi 204,000 bahagi 2. Saya suka guna bahagi 2 macam ni. Dia lebih senang lah. Jadi kamu akan dapat P ni adalah lebih kurang, jawapan ni lebih kurang apa? 102,000 atau kamu boleh tulis kurang daripada 204,000 ml. Tapi ni tak apa tepat lah. Yang tepatnya inilah jawapan yang tepat ni. Okey, lebih kurang 120,000 sebab separuh. Okey, manakala yang ni maksudnya dia
kita bahagi kepada 3 pula. Okey, kalau kita kena buat satu kamu tak boleh buat dua-dua terus. Okey, ini saya padam dulu ini. Okey. Ini tadi dia bagi 2. Mana ni? Okey. Tak kena. Okey, ini saya guna warna pen lain supaya nampak lebih jelas. Okey, ini kita kena bahagi ke atas ni. Okey. Jadi kita bahagi, kita tarik sini. Kita bahagikan dia. Okey, ni 1. Maksudnya ini boleh bagi 2 lagi. Kita bagi 1 lagi. Dia eloknya kalau kamu nak bagi tu guna pembaris dah. Dia lebih ukur sikit dulu dah. Okey, maksudnya dia ada 3 bahagian. 1, 2 dan 3. Maksud sini pula 204 ni kamu kena bahagikan dengan 3. 204 kamu bahagikan dengan 3. Okey, jadi kamu akan dapat berapa? Sebab apa 3? Sebab 1, 2 ni penuh. Yang ketiga dia tak penuh. Jadi kena bahagi ketiga supaya kamu dapat 1 ni berapa. Okey, jadi bila bagi 3, kamu potong, kamu akan dapat ini. Kamu boleh guna cara bahagi macam ni lah. Okey. Tapi sebab kamu dah tahun 5, sepatutnya kamu kena biasakan dengan kaedah potong ni tu. Okey, kalau buat bagi macam ni, kamu akan darab guna sifir 3 lah. 3 darab 6, 18, ada baki 2, turunkan jadi 3 darab 8. Jadi kamu akan dapat satu ni adalah 68,000. Di sini 68,000. Okey. 68,000. Okey, jadi bila 68,000 tambahlah 68,000 tambah 68,000, kamu akan dapat berapa? Kamu akan dapat 136,000. Jadi jawapan dia lebih kurang 136,000. Itu anggar ni kamu kena pandai mengukur lah, sebab tu dia guna, saya kata teka dengan mata. Bukan maksudnya main teka saja, teka dengan mata. Kamu kena perhatikan dulu buat garisan dia. Okey, jadi. Okey, yang kedua, bilangan gula-gula di dalam mesin B. Okey. Untuk B berapa? Ini kamu kena gariskan dia. Okey, kemudian cari yang sama macam ni, kamu akan dapat apa? Dia akan dapat apa agak-agak ni? Boleh 5. Okey, kamu ukur lah. Ni kena ukur sikit. Lepas tu kena guna pembaris. Okey. Ni. Saya dapat lebih kurang, saya rasa ni 5. Okey, 5. Betul 5. Okey, dia sama-sama 5. Jadi dia ada 1 di bawah ni, 2, 3, 4 dan 5. Okey, jadi kita nak pakai 1 je. Jadi kamu bahagikan dulu. 35,000 bahagi 5. Berapa? Kamu akan dapat 7,000. Jadi maksud dia 1 ini adalah 7,000. Dan jawapan dia mesti kena tulis lebih kurang 7,000. Okey, lebih kurang 7,000. Kenapa kena tulis lebih kurang? Sebabnya kalau kamu nak tahu jawapan nilai yang sebenar, kamu kena kira satu-satu biji ni. Tapi kita tak nak kira satu-satu. Sebab tu namanya anggar, lebih kurang. Okey. Okey. Cikgu harap kamu faham lah. Okay, untuk menganggar ni kamu kena guna teka dengan mata. Yang kedua, kamu kena bahagikan dia. Okey, kamu kena bahagikan dia ikut berapa pecahan dia lah. Okey, cara yang saya tunjuk ni. Okey, itu untuk tajuk anggaran. Sekarang ni kita pergi kepada bundar nombor. Apa maksud bundar nombor? Saya dah beritahu masa tahun 3, tahun 4 dah beritahu. Bundar nombor ini maksudnya kita gantikan dia, ganti nombor kepada nombor yang terdekat. Nombor terdekat. Kita ganti nombor. Okey, kepada nombor terdekat. Itu masuk bundar lah. Okey. Boleh ya? Okey. Jadi di sini, contoh di sini kita tengok yang pertama. Ini gambar apa? Gambar pokok getah di kebun getah kebun getah. Okey, sekarang ni dia kata yang berikut ialah pengeluaran getah di 2 buah negeri pada tahun 2018. Okey, negeri yang pertama Selangor, ni jumlah dia 241,404. Yang kedua Melaka 264,405. Okey, sekarang ni kita nak bundar. Bundar ni maksudnya apa? Bundar ini maksudnya bila kita tanya, kalau kita bekerja sebagai ambil data, kita nak dapat jumlah yang tepat ini kena melalui
proses yang panjang. Jadi bila kita nak dapat segera, sebab tu kita guna bundar. Contohnya dalam kelas murid SKG setengah. Berapakah jumlah murid SKG setengah? Okay. Dia konsep dia sama macam menganggar. Jadi takkanlah kita nak kira satu-satu kelas. Jadi kita ambil satu kelas saja. Kita ambil tahun 5. Tahun 5 23 orang. Jadi kita 23 orang, maksudnya kita bundarkan dia kepada satu kelas adalah 20 orang. Bundar ni maksudnya kita ambil yang terdekat. Kita tak akan sebut 23, kita akan sebut 20 orang. Okey, jadi setiap kelas itu 20 orang. Jadi jumlah murid SKG setengah adalah seramai berapa? 20 darab 6 maknanya 120 orang. Okey, bila dia nak kata okey berikan saya jumlah yang betul-betul baru kita kena kira satu-satu. Jadi kita tahulah anggaran dia. Itu namanya anggaran dan juga bundar. Dia konsep dia adik-beradik. Okey, dia berkait rapat. Okey. Sekarang ni dia kata, bundarkan kepada puluh ribu. Okay. Macam mana nak buat? Dia ada dua cara. Okey, cara yang pertama kita namanya ni panggil namanya garis nombor. Cara yang pertama kita guna garis nombor. Okey, garis nombor maksud dia kita akan buat satu garisan nombor. Okey. Kita akan buat ni contoh yang lengkap macam saya buat macam ni je. Kita buat satu garis nombor. Okey. Bila dia kata puluh ribu maksudnya kita kena tanda mana puluh ribu? Di sini Okey, di sini puluh ribu. Maksudnya bila puluh ribu ini 241,000. Jadi bila kata puluh ribu, kamu kena tulis sini nombor yang pertama kita nak ambil ialah 240,000. Okey, nombor yang kedua adalah 250,000. Kenapa? Sebab dia kata 10,000. Jadi yang berubahnya 10,000 saja. 240,000 dengan 250,000. Okey, kemudian kita ambil tengah-tengah dia. Okey, antara 240,000 dengan 250,000 tengah dia adalah 245. 245. Okey, 245,000. Okey, sekarang ni kita tengok 241,000. Adakah 241,000 ni melebihi 245? Tak kan? Jadi 241 dia dekat sini. Lebih kurang lah, saya tak nak kira betul-betul. Okey, ni yang kena kira betul-betul kamu tengok yang bawah ni. Ni yang saya buat biasalah. Jadi 241,494. Jadi maksud dia dekat yang mana? Dia dekat dengan 240,000 atau dia dekat dengan 250,000? Betul. Jadi dia dekat dengan 240,000. Sebab tu kita ambil jawapan dia adalah 200,000. 240,000. Ini. Tu cara yang pertama. Okey, saya tunjuk cara yang kedua. Ya, boleh faham Saya harap kamu faham lah. Cara yang pertama kita guna garis nombor. Okey. Cara yang kedua ialah kita buat sedikit pengiraan. Okey. Kita tengok sini Dia kata bundarkan 264,405. Okey. Kepada 100,000 yang terdekat. 100,000 mana? 100,000 yang ni. Okey. Untuk yang ni kamu kena tahu nombor sekiranya nombor itu kena pada 5, 6, 7, 8 dan 9, kamu kena tambahkan 1 pada nombor ini. Okey, tambah 1 pada nombor depan ni. Sekiranya nombor kedua. Sekiranya nombor kedua. Okey, ni nombor yang pertama. Nombor kedua ni lah ni, nombor kedua dia. Ni nombor kedua Nombor kedua. Okey, jadi nombor kedua kalau 5, 6, 7, 8 atau 9, kamu kena tambah 1 pada nombor pertama. Tambah 1 pada nombor pertama. Okey, sekiranya nombor itu, satu di bawah ni, sekiranya nombor kedua itu, nombor kedua adalah 1, 2, 3 dan 4, kamu kena jadikan nombor kedua itu, jadikan nombor kedua itu sebagai sifar. Okey. Saya ulang sekali lagi Okey, sekiranya nombor kedua ni lah, kita ambil nombor kedua ni. Nombor kedua dia adalah 5, 6, 7, 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9.
kamu kena tambahkan nombor pertama. Ni nombor pertama. Jadi nombor pertama ni tambah 1. Okey, boleh faham ya? 1. Sekiranya nombor kedua ini, nombor kedua ni nombornya 1, 2, 3 atau 4, kamu kena jadikan nombor kedua ini kepada sifar. Boleh faham ya? Okey, contoh saya buat sini ya. Contoh saya ambil nombor ni lah. Okey, saya pandang balik, saya buat warna lain lah. Okey. Saya buat warna biru lah. Okey. Okey. Jadi nombor dia adalah 2, 6, 4, 405. Jadi di kata sini kepada 100,000. Jadi 100,000 nombor pertama dia ini. Okey, nombor kedua mana? Nombor kedua dia adalah nombor 6. Nombor kedua dia